RTM terus unggul. Yang sahih di berita RTM. Berita perdana edisi Khamis 15 April. Saya Fatil Hidayat Ghazali. Dan saya Margaret Gambang. Saksikan paparan utama malam ini. Kementerian Kesihatan cadang rentas negeri untuk sambutan Aidilfitri ditangguh. Kes positif COVID-19 kembali melebihi 2,000 selepas 41 hari. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kementerian Kesihatan KKM mencadangkan pergerakan rentas negeri bagi sambutan Aidilfitri tahun ini ditangguhkan susulan situasi penularan pandemik COVID-19 yang masih membimbangkan. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba, cadangan dibuat berikutan rungutan serta rayuan pelbagai pihak agar kerajaan menangguhkan kebenaran pergerakan berkenaan. Jelasnya kebanyakan negeri ketika ini masih di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB dan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP sehingga 28 April ini. Malah tegasnya kes harian masih meningkat dan belum stabil selain program imunisasi COVID-19 kebangsaan masih berjalan. Malaysia mencatatkan kes positif COVID-19 2,154 hari ini dan 1,889 kes semalam berbanding 1,767 kes pada Selasa. Ditanya mengenai kemungkinan mereka yang lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin COVID-19 dibenarkan untuk rentas negeri, Dr. Adham berkata pihaknya masih menunggu dapatan daripada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit yang berpengkalan di Amerika Syarikat. Beliau bercakap dalam sidang media selepas melancarkan buku Malaysia Health Sector Response to COVID-19 Perspective from the Field di Putrajaya. Dalam perkembangan berkaitan, KKM juga tidak menolak kemungkinan Bazar Ramadan tahun ini dibatalkan. Tindakan perlu dibuat jika wujud kluster baharu COVID-19 berkaitannya. Untuk kluster, tentu kita tutuplah. Kalau ada kluster wujud, dia mesti datang orang yang bergejala. Bergejala dia akan reported to us. Kira-kira siasatan ataupun kalau siasatan ataupun investigation kita buat merujuk kepada penjual ataupun mereka yang datang ke situ. Kita ada MySejahtera, saya difahamkan mereka juga perlu rekod QR code di MySejahtera di tempat Bazar Ramadan tersebut. So mudah bagi kita untuk trace punca atau tempat bermulanya jangkitan tersebut. Beliau mengesahkan pihaknya menerima banyak aduan mengenai kegagalan pengunjung bazar mematuhi SOP. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin mencadangkan supaya Majlis Keselamatan Negara MKN meneliti kembali kelonggaran yang diberikan, terutamanya kebenaran Bazar Ramadan beroperasi susulan pengesanan 17 kes positif COVID-19 membabitkan varian Afrika Selatan B1.351. Varian itu dikenal pasti sebagai varian yang mempunyai kadar kebolehjangkitan lebih tinggi dan sesetengah vaksin juga dilihat kurang efektif ke atas varian tersebut. So I think we need to review, this is my view. I think we need to review some of the kelonggaran yang telah pun diberi. Once the variants spread, then some of the vaccines will not be effective against it. And your rates of transmission will go up. And your fourth wave will be worse than your third wave. Khairi turut memberitahu MKN bersetuju membenarkan pergerakan merantas negeri bagi individu yang perlu membawa tanggungan atau ibu bapa ke janji temu vaksinasi COVID-19.
Dia boleh tunjuk apa bukti appointment, janji temu ibu bapa mereka kepada pihak berkuasa, dan kita bagi kelonggaran kepada waris ataupun ahli keluarga yang ingin balik ke tempat ataupun kampung asal mereka. Beliau berkata demikian semasa membuat lawatan ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Kerajaan Negeri Sembilan di Dewan MBS Seremban. Bagi memastikan keberkesanan pematuhan SOP di Bazar Ramadan dan Aidilfitri, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT telah mewajibkan pihak berkuasa tempatan PBT meletakkan anggota penguatkuasa masing-masing. Minimum seramai 4 anggota perlu ditugaskan mengikut saiz dan kapasiti bazar. Menerusi satu kenyataan media, tugasan kawalan di laluan masuk dan keluar serta rondaan itu juga akan turut dibantu anggota rela. Ia bagi memastikan keadaan bazar sentiasa terkawal, tidak sesak dan semua pengunjung mematuhi SOP mencegah COVID-19. Pemakluman terhadap pelaksanaan SOP di bazar-bazar Ramadan dan Aidilfitri itu turut dihebahkan melalui platform hebahan masing-masing seperti portal rasmi PBT, media sosial dan risalah. Susulan pengumuman penurunan kuasa mengkompaun kesalahan di bawah Akta 342 oleh pihak berkuasa tempatan PBT, tinjauan ke atas peniaga dan pembeli dilakukan hari ini. Meskipun hujan dan terpaksa beratur panjang, ia sedikit pun tidak mengurangkan kehadiran pengunjung ke Bazar Ramadan pada hari ketiga berpuasa. Laporannya bersama wartawan Nurliana Tarmizi. Sejajar dengan peningkatan kes COVID-19 pada hari ini yang melebihi 2,000 kes, Majlis Keselamatan Negara MKN bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT melakukan tinjauan pematuhan prosedur operasi standard SOP di bazar-bazar Ramadan di sekitar Bangi bagi melihat keadaan masyarakat ketika membeli belah sebelum berbuka puasa. Ini merupakan tinjauan pertama dilakukan MKN diketuai Ketua Pengarahnya, Datuk Muhammad Rabin Basir bersama pihak berkuasa tempatan PBT dalam memastikan SOP operasi Bazar Ramadan dipatuhi sepenuhnya. Tinjauan meliputi semakan terhadap peniaga merangkumi maklumat suntikan typhoid, kad pengenalan makanan, bayaran permit dan kebersihan tapak dilakukan kepada peniaga. Ketua Setiausaha KPKT, Datuk Zainal Abidin Abu Hassan menegaskan pemilihan tinjauan di Bazar Ramadan Seksyen 1 Bangi itu adalah kerana kawasannya yang paling besar di daerah Hulu Langat. Bagaimana yang telah dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Pertahanan semalam, Ketua Pengarah Kesihatan telah memberikan kuasanya kepada penguasa PBT, termasuk YDP dan juga jurnalis, untuk memberi kuasa untuk mengkompaun bagi yang melanggar SOP terutamanya di Bazar Ramadan. Tapi kita akan mulakan proses ini untuk memastikan, untuk mantau dan juga mengawal sebelum mereka melakukan kompaun. Seramai 4 anggota PBT akan ditempatkan di semua kawasan Bazar Ramadan di seluruh negara bagi memantau ketat pematuhan SOP terhadap peniaga dan pengunjung. Nurliana Tarmizi, Berita RTM. Kes baharu COVID-19 di negara ini kembali melepasi angka 2,000 selepas 41 hari dengan 2,148 kes direkodkan mengatasi kes sembuh 1,259. Kali terakhir negara mencatat kes melebihi 2,000 ialah pada 5 Mac lalu dengan 2,154 kes. 3 negeri mencatat kes baharu tertinggi iaitu Sarawak dengan 512 kes, Selangor 459 kes dan Kelantan 221 kes. Jumlah kes aktif kini 17,575. 10 kes kematian turut dilaporkan menjadikan jumlahnya kini 1,363. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara dan kes jangkitan mengikut negeri-negeri.
sektor swasta perlu menggunapakai teknologi baharu bagi mempercepat pemulihan ekonomi negara. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, pandemik COVID-19 menyedarkan kerajaan tindakan segera perlu diambil untuk menggerakkan agenda inklusi digital bagi membolehkan berjuta-juta orang bekerja, belajar dan berhubung secara digital. Seterusnya, lari daripada kebiasaan dan membangunkan pelbagai langkah untuk mengurangkan impak pandemik terhadap rakyat dan ekonomi. Dengan kata lain, masanya sudah tiba untuk mencari idea baharu dan berinovasi. The pandemic has been an enabler for hastening the adoptions of digital solutions. And it is also demonstrated the importance of upgrading and strengthening our technology and infrastructure to ease the process of doing business. And this includes reducing our reliance on unskilled labor as we move swiftly into a phase of automations and digitalization. Sejajar dengan itu, kerajaan juga telah memperkenal Pelan Jalinan Digital Negara Jendela dan Revolusi Industri 4.0 sebagai agenda transformasi perniagaan. Inisiatif itu juga mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital yang mampan. Tan Sri Muhyiddin berucap pada sesi dialog bersama pemain industri anjuran Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri di Ibu Negara. Perdana Menteri turut menggesa pemain industri untuk mematuhi prosedur operasi standard SOP ketat di tempat kerja bagi mengelak penularan COVID-19. Sekaligus bekerjasama dengan kerajaan dalam mematuhi Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Pindaan 2019 atau Akta 446. Tan Sri Muhyiddin mengingatkan di bawah Akta 446, pemain industri perlu menyediakan kemudahan yang selamat dan kondusif kepada pekerja agar tiada kesesakan berlaku di tempat kerja. Pada masa sama meningkatkan keselesaan dan kebersihan tempat penginapan pekerja. As many of you would be aware, more than 83% of the recorded cases of positive COVID are from the manufacturing sector. And this is indeed a worrying trend. Despite this, it is telling that the source of this increase is at ignition sites, notably the workers' accommodation and hostels, rather than work premises or manufacturing lines. Perdana Menteri turut menegaskan tiada motif jahat di sebalik pengisytiharan darurat. Sebaliknya, pengisytiharan hanya bertujuan membendung penularan COVID-19. Again, I must reiterate that the emergency will not be used to violate human rights or private property or other legal rights. And Malaysia is a firm believer of the rule of law, and hence we will not behave in a manner that is derogatory to the legal principles that we hold dear. Menerusi darurat, kerajaan boleh mengambil langkah wajar bagi mendepani pandemik. Ini berangkumi penggunaan aset hospital swasta, mengambil milikan sementara tanah, bangunan atau harta alih hospital swasta atau membuat permintaan menggunakan sumber hospital swasta bagi merawat pesakit COVID-19. Ekonomi negara mampu berkembang antara 6 dan 7.5% sekiranya status kes COVID-19 menunjukkan tren stabil. Paparannya seketika nanti.
Ekonomi negara mampu berkembang antara 6% dan 7.5% pada tahun ini seperti diunjurkan Bank Negara Malaysia BNM sekiranya status kes COVID-19 menunjukkan tren yang stabil. BNM akan mengumumkan kadar pertumbuhan ekonomi negara bagi suku pertama tahun ini dalam tempoh terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Mohamad menjelaskan ekonomi negara dijangka berkembang tahun ini berbanding penguncupan 5.6% pada tahun lalu. Kita yakin kita ada jualan range between 6 to 7.5%. Kita yakin dengan maknanya kalau COVID situasi banyak kan pada situasi COVID. Kalau situasi COVID ini stabil ataupun kurang, maka kita mungkin capai upper end 7.5%. Tapi kalau keadaan ini terus tak menentu, ya sudah pasti kita tak akan mencapai 7.6%. Tapi range-nya ialah antara 6 hingga 7.5%. Itu jangkaan kerajaan. Datuk Seri Mustafa menyatakannya pada sidang media pembangunan Kompleks Petroleum Bersepadu Pengerang PIPC di Iskandar Puteri, Johor. Berhubung perkembangan PIPC, Johor Petroleum Development Corporation Berhad JPDC menyasarkan untuk menarik pelaburan baharu bernilai hampir RM5 bilion bagi fasa kedua pembangunan PIPC di Pengerang. Kedudukan Rizab Pertukaran Asing FX Malaysia boleh meningkat lebih jauh dirangsang sentimen global yang kian pulih termasuk usaha vaksinasi COVID-19 yang lebih pantas. Menurut nota penyelidikan Public Investment Bank Berhad, ini akan turut disokong pembukaan ekonomi sepenuhnya dan pemulihan berterusan di pasaran modal dan perdagangan. Rizab tukaran asing dijangka kembali meningkat stabil pada separuh kedua tahun ini disokong usaha Malaysia untuk mencapai imuniti kelompok pada tempoh berkenaan. Namun masih wujud sentimen berhati-hati memandangkan perbincangan perdagangan antara Amerika dan China dijangka bermula pada separuh kedua tahun ini. Rizab pertukaran asing Bank Negara Malaysia bagi suku pertama 2021 melonjak kepada $108.6 bilion selari kenaikan dicatatkan ekonomi lain di rantau ini. Sementara itu, rizab pertukaran asing dari segi ringgit meningkat kepada $451 bilion. Ini merupakan paras tertinggi dicatatkan dalam tempoh beberapa tahun didorong pemulihan prestasi perdagangan dan pasaran modal. Ekspor getah asli Malaysia meningkat 13.5% kepada 54,632 tan metrik pada Februari lalu. Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzair Mahidin menerusi satu kenyataan memaklumkan China terus kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli dengan menyumbang 40.5% daripada jumlah keseluruhan ekspor. Ini diikuti Belgium, Jerman, Finland dan Amerika Syarikat. Sarung tangan getah merupakan item ekspor utama dengan nilai ekspor 5.8 bilion meningkat 3.9% berbanding Januari. Sementara itu, pengeluaran getah asli meningkat 9% kepada 4,840 tan metrik berbanding bulan sebelumnya. Penggunaan getah asli di peringkat domestik pada Februari 2021 berjumlah 44,697 tan metrik dengan mencatat penyusutan 5.1%. Industri pembuatan sarung tangan getah terus mendahului dengan penggunaan sebanyak 34,764 tan metrik atau 77.8% daripada keseluruhan penggunaan domestik pada Februari 2021. Inisiatif program pembangunan franchise mikro dan mampu milik mampu menjadi pembangkit kepada golongan B40 dan M40 meneroka peluang dalam perniagaan franchise. Inisiatif oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna itu menyasarkan penglibatan 30 franchisee dengan peruntukan RM5 juta seperti dibentang dalam Belanjawan 2021. Pengerusi Persatuan Franchise Malaysia, Datuk Dr. Razali Hassan menjelaskan, inisiatif tersebut dapat membantu ke arah pemulihan ekonomi dengan mewujudkan peluang pekerjaan selain mengurangkan kadar pengangguran disebabkan pandemik. Saya melihat bahawa pandemik ini merupakan pencetus kepada usaha-usaha kerajaan untuk membantu menggerakkan ekonomi negara melalui keusahawanan dengan mewujudkan lebih banyak peluang perniagaan dan mengurangkan kadar pengangguran negara.
Inisiatif berkenaan merangkumi geran pemudah cara franchise mikro dan franchise mampu milik berupa geran padanan berjumlah 2.5 juta ringgit khusus untuk golongan B40 dan M40. Selain kelompok sasar, program ini juga memberi nilai tambah kepada pihak franchisor melalui peluang meneroka pasaran baharu, iaitu melalui geran pembangunan pakej franchise mikro dan mampu milik bernilai 2 juta ringgit khusus untuk pihak franchisor membangunkan prototipe jenama franchise mampu milik. Meluaskan jaringan perniagaan ke kawasan bandar kecil di setiap negeri dan sekaligus menjadikan jenama mereka lebih dikenali bukan sahaja oleh penduduk di bandar-bandar besar, bahkan mereka yang tinggal di bandar-bandar kecil. Franchise mampu milik dikategorikan sebagai jenama franchise dengan modal permulaan bawah RM100,000. Manakala franchise mikro pula disifatkan sebagai jenama franchise dengan kos permulaan di bawah RM20,000. Dipukul dan diacu pistol kerana berpuasa. 3 lelaki ditahan polis. Paparannya seketika nanti. Sistem aplikasi MES 999 bantuan kecemasan kini lebih mudah. SafeMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SafeMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SafeMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan. Masih bersama berita perdana. Kementerian Dalam Negeri KDN akan mengeluarkan arahan pentadbiran berkaitan penggunaan kalimah Allah dan beberapa perkataan lain dalam waktu terdekat. Menterinya Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata ia bagi mengelak kekeliruan penggunaannya di bawah akta-akta yang berkaitan. Cetusan pendapat pelbagai pihak dari komuniti Islam dan bukan Islam termasuk ahli akademik akan dijadikan panduan kepada isu terbabit. Segala arahan yang dikeluarkan oleh kementerian nanti adalah sesuatu yang kita ingin memaklumkan kepada rakyat dalam negara mengikut akta yang sedia ada. Akta yang sedia ada ini memberikan kuasa untuk menteri mengeluarkan beberapa arahan. Sebab orang akan keluar masuk buat penerbitan, segala itu masih lagi berlaku. Bercakap di Putrajaya, jelasnya wacana meja bulat yang dianjurkan KDN berkaitan isu penggunaan kalimah Allah oleh agama lain sepakat mahukan agama menjadi elemen kepada perpaduan bukan perpecahan. Mahkamah Tinggi pada 10 Mac lalu memutuskan penganut Kristian di negara ini boleh menggunakan perkataan Allah dalam penerbitan mereka untuk tujuan pendidikan. 3 perkataan Arab lain yang turut dibenarkan ialah Kaabah, Baitullah dan solat. Bagaimanapun, KDN mewakili Kerajaan Malaysia telah mengemukakan notis rayuan pada 15 Mac lalu dengan Majlis Agama Islam Selangor MAIS memfailkan permohonan menjadi pihak pencelah dalam kes rayuan itu. 3 lelaki direman 5 hari manakala seorang lagi direman 7 hari berhubung kes 2 pekerja lelaki dipukul dan diacu pistol oleh majikan kerana berpuasa. Magistrate Solehah Nur Atika Ismail membenarkan permohonan polis untuk menahan kesemua suspek berusia 38 hingga 46 tahun itu. Kesemua mereka ditahan polis semalam kerana disyaki turut terlibat memukul kedua-dua pengawal peribadi dengan rotan. Ketua Polis Daerah Kelang Selatan SCP Syamsul Amal Ramli berkata pihaknya menerima satu laporan polis pada 4.16 petang semalam di Balai Polis Kelang. 2 lelaki dipukul secara bergilir di bahagian belakang badan menggunakan rotan oleh majikan dan seorang lagi pekerja. Majikan berkenaan turut mengacukan pistol ke arah mangsa dan mengeluarkan ugutan yang turut menghina agama Islam. Kejadian berlaku di rumah majikan mangsa di Bukit Tinggi Kelang. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan mendatangkan kecederaan, Seksyen 506 Kanun Keseksaan ugutan dan Seksyen 298 Kanun Keseksaan menghina Islam.
Mahkamah Rayuan hari ini diberitahu bahawa pelan perniagaan SRC International Sdn Bhd hanyalah satu helah meskipun pinjaman berjumlah 4 bilion ringgit dari kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP telah diberikan kepada syarikat tersebut. Timbalan Pendakwa Raya ad hoc Datuk V. Sitambaram berkata syarikat itu hanya memulakan perniagaan dengan memindahkan wang tersebut dalam bentuk simpanan tetap ke Switzerland. Pemindahan wang itu dilakukan selepas KWAP mengeluarkan pinjaman itu pada 2011 dan 2012. Beliau yang berhujah di hadapan panel 3 hakim diketuai Hakim Datuk Abdul Karim Abdul Jalil berkata syarikat itu mempunyai pelbagai perancangan perniagaan. Bagaimanapun tiada apa-apa yang berlaku. Datuk V. Sitambaram menegaskan tiada sebarang bukti atau dokumen dikemukakan untuk membuktikan jenis pelaburan yang dibuat selepas menerima pinjaman 4 bilion ringgit. Tambahnya, penubuhan SRC International Sdn Bhd bukan untuk kepentingan negara. Sebaliknya, ia telah dirancang bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak untuk menutup salah guna dana demi kepuasan diri sendiri. Dua lagi hakim yang menganggotai panel itu ialah Datuk Has Zanak Mehat dan Datuk Wazir Alam Maidin Mira. Julai tahun lalu, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta ringgit terhadap Datuk Seri Najib atas penyelewengan dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit. Pendengaran rayuan bersambung Isnin depan. Seorang wanita maut dipercayai ditikam seorang lelaki dalam kejadian pergaduhan di rumahnya di Taman Perpaduan Ipoh Perak malam semalam. Mayat K. Krishna, 31 tahun, ditemukan terbaring di ruang tamu dengan beberapa kesan tikaman di bahagian dada. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Negeri Senior Asisten Komisioner Anwar Osman berkata, pihaknya menerima panggilan mengenai pergaduhan antara mangsa dan suspek berusia 23 tahun itu kira-kira pukul 8.45 malam. Sebaik tiba di rumah berkenaan, polis menemui mayat mangsa bersama suspek yang turut cedera dengan beberapa kesan tikaman. Suspek ini, lelaki ini telah kita hantar kepada pihak hospital untuk rawatan lanjut disebabkan oleh beberapa tikaman. Kita tidak pasti sama ada tikaman tersebut dilakukan oleh wanita si mati itu ataupun dia cuba bunuh diri. Kita akan selanjut perkara ini. Suspek pernah ditahan pada 15 Mac lalu selepas mangsa yang juga ibu tunggal membuat laporan sering diganggu suspek. Siasatan lanjut sedang dijalankan termasuk merakam percakapan dua anak mangsa berusia 6 dan 8 tahun. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Seorang lelaki rentung dalam kebakaran sebuah kereta di Jalan Bagan Seberang, Kampung Kuala Gula, Kuala Kurau, Perak pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Ong Yan Tong berusia 48 tahun. Kejadian berlaku kira-kira pukul 10.41 pagi tadi. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Kurau, Muhammad Irham Muhammad Zain berkata, ketika anggota bomba tiba di tempat kejadian, kereta itu sudah terbakar 90% dan mangsa rentung di dalamnya. Operasi memadam kebakaran tamat sepenuhnya pukul 11.26 pagi. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Krian, Superintenden Mazuki Mat ketika dihubungi memberitahu tiada unsur jenayah dikesan dalam kejadian itu. Namun, siasatan lanjut sedang dijalankan. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Parit Bunta untuk dibedah siasat. Ada berita gembira untuk para pemain Harimau Melaya kabarnya. Kita bersama dengan penyampai kita untuk edisi sukan pada hari ini, Nazri Fahmi, silakan. Nazri. Harimau Melaya terima vaksin Isnin depan. The Red Dogman berduka, Los Blancos The Citizen gembira. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dimulakan dengan perkembangan skuad Harimau Melaya terlebih dahulu. Skuad Harimau Melaya Kenadian Ketua Jurulatih Tan Cheng Ho boleh menarik nafas lega apabila bakal menerima suntikan vaksin COVID-19 pada Isnin depan.
Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan mengesahkan sebanyak 78 individu terdiri daripada pemain dan pegawai termasuk Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidie Mohamad Amin, dijangka akan menerima suntikan dos pertama COVID-19 di Dewan Seri Seroja di Putrajaya. Sebelum ini, Datuk Seri Rizal Marikan menyatakan tiada jaminan suntikan vaksin buat pasukan kebangsaan yang bakal berlepas ke Emirat Arab Bersatu UAE pada 31 Mei hingga 15 Jun bagi melengkapkan baki saingan kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023. Berkat daripada usaha kita berterusan, kita telah dimaklumkan bahawa mereka sejumlah 78 orang pemain jurulatih dan pegawai termasuk presiden dia, mereka akan divaksinkan pada tarikh yang lebih awal iaitu 19 April hari Isnin di Dewan Seri Seroja Pesing 15 Putrajaya. Sebelum maknanya mereka berkemungkinan dapat selesaikan sebelum mereka berangkat ke Dubai nanti. Datuk Seri Rizal berkata pada sidang media Majlis Pelancaran Detik 100 Hari ke Tokyo 2020 di Majlis Sukan Negara MSN. Pada majlis sama, legenda badminton negara Datuk Lee Chong Wei diumumkan secara rasmi selaku Chef de Mission CDM negara ke Tamasya Olimpik 2020 Tokyo, Jepun. Manakala Presiden Majlis Paralimpik Malaysia Datuk Seri Megadi Syahriman Zahrudin dipilih sebagai CDM kontijen Paralimpik negara. Sementara itu, Datuk Seri Rizal Marikan Naina Marikan menjangkakan lebih ramai atlet negara mampu melaikan diri ke Tamasya Olimpik 2021 di Tokyo, Jepun, memandangkan pintu kelayakan masih terbuka sehingga Jun ini. Yang lain itu bukan makna tak dapat, sebab proses kelayakan tu tak habis lagi. Kalau badminton tu, Lizzie Jia as good as dapat dah, tapi saya tak masukkan dalam senarai 12 lagi. Sebab kerana proses kelayakan masih terbuka. Jadi, you boleh kata as good as, boleh kata semua 35 lah. Sehingga kini seramai 12 orang atlet telah berjaya melaikan diri ke Tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020 melibatkan 5 jenis sukan iaitu akuatik, terjun, pelayaran, berbasikal, memanah dan gimnastik artistik. Proses kelayakan masih berlangsung sehingga bulan Jun dengan 23 orang atlet dalam program Road to Tokyo RTT masih memburu kelayakan. Manakala untuk sukan Paralimpik pula, seramai 10 orang atlet dari akuatik renang, memanah, olahraga, badminton, boccia dan slot untuk sukan berbasikal telah pun melaikan diri ke sukan Paralimpik Tokyo 2020. Manakala 14 orang atlet lagi masih berpeluang untuk melaikan diri. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar tadi telah pun masanya waktu salat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan salat fardu isyak. Kita balik ke perkembangan berita seterusnya. Chef de Mission CDM ke Tamasya Olimpik Tokyo 2020, Datuk Lee Chong Wei, menyeru semua atlet yang akan ke Sukan Olimpik Tokyo Julai nanti membuat persiapan rapi dari segi mental dan fizikal. Ini kerana kemungkinan Jawatankuasa Penganjuran Sukan Olimpik Tokyo 2020 akan mengenakan peraturan yang ketat kepada atlet dan petugas sepanjang tamasya berlangsung. Jelas bekas pemain nombor 1 dunia dan jaguh badminton negara itu, Olimpik edisi ke-32 ini mungkin akan mengambil pendekatan SOP pergerakan ketat ke atas atlet dan pegawai. Kemungkinan besar mereka hanya akan dibenarkan bergerak dari hotel penginapan terus ke venue pertandingan. At least bukan kita mau pergi jalan ke macam mana, at least kita ada spend some time keluar jalan-jalan kan. At least relax, kita main-main. Ini untuk macam stadium itu hotel saja. Ini memang experience saya tak pernah dapat. And selalu saya pergi tournament mungkin after the match, and after kita match, mandi, kita keluar jalan, makan, balik rehat. At least you ada rasakan kat luar jalan sekejap relax lah. And ini tak ada. Ini balik hotel terus tak boleh keluar. Duduk kat bilik and macam quarantine macam. Tambah Datuk Lee Chong Wei, beliau sudah beraksi di 4 tamasya Olimpik dan merasakan tamasya di Tokyo cukup berbeza kerana turut akan berlangsung tanpa kehadiran penonton. Selepas 2 hari tertangguh, juara All England 2021 Lizzie Jia hari ini telah pun menerima suntikan vaksin dos pertama Pfizer-BioNTech.
Proses suntikan berlangsung di Kompleks Sukan Desa Tasik Ceras. Perkara ini disahkan Pengarah Kejurulatihan Persatuan Badminton Malaysia BAM, Wong Chun Han. Beliau menjelaskan Lizzie Jia telah pun sembuh daripada demam yang dialami dan telah menjalani latihan seperti biasa. Lizzie Jia, 23 tahun sebelum ini, sepatutnya menerima suntikan vaksin kumpulan pertama atlet pada Selasa lalu bersama 264 atlet lain tetapi terpaksa ditangguhkan akibat demam. Tamasya Olimpik Tokyo yang ditangguhkan tahun lalu dijadual berlangsung pada 23 Julai hingga 8 Ogos depan, manakala Tamasya Paralimpik bakal berlangsung pada 24 Ogos hingga 5 September. Menjelang kejohanan jemputan futsal antarabangsa SAT 2021 pada bulan Mei depan, Ketua Jurulatih Skuad Futsal Lelaki Kebangsaan Chiu Chun Yong berhasrat menguji gandingan pemain muda dan berpengalaman. Separuh daripada 22 pemain yang dipanggil ke kem latihan merupakan pemain yang pertama kali bakal diuji. Persatuan Bola Malaysia FAM dalam satu kenyataan menyatakan 9 daripada 22 pemain berusia antara 20 hingga 23 tahun, manakala bakinya berusia antara 24 hingga 34 tahun, selain 9 pemain diletakkan dalam senarai bersedia. Kem latihan pusat kali ini bermula dari 19 April hingga 17 Mei di Wisma FAM Kelana Jaya, dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu fasa pertama dari 19 hingga 30 April 2021, diikuti fasa kedua dari 2 hingga 9 Mei dan seterusnya fasa ketiga dari 14 hingga 17 Mei. Skuad akhir 14 pemain seterusnya akan berlepas ke Bangkok pada 18 Mei untuk menjalani tempoh kuarantin selama 3 hari sebelum memulakan saingan yang bermula pada 22 Mei nanti. Meskipun dalam bulan Ramadan, Sabah FC giat melakukan persiapan menjelang pertemuan dengan UiTM FC bagi saingan Liga Super Sabtu ini di Stadium Likas, Kota Kinabalu. Ketua Jurulatih Rhinos Kurniawan Dwi Yulianto berkata, hanya pemain yang cergas dan bersedia sepenuhnya akan disenaraikan. Sabah FC masih dalam proses memperbaiki beberapa kelemahan selepas pertemuan menentang Penang FC. Bagi kami tidak ada masalah apa-apa karena selagi dia orang masih dalam tim, so mereka tetap dalam tim lah. Jadi kembali lagi saya tekankan bahwa dalam tim saya ini tidak ada jaminan pemain untuk first 11. Jadi siapapun yang siap dalam training, yang memberikan kemampuan mereka 100% dalam training, mereka yang akan bermain dah. Kurniawan ditemui ketika sesi latihan skuad badak di Stadium Likas. Sementara itu, pemain Sabah turut menolak dakwaan gaji tidak dibayar selama 3 bulan yang tular di media sosial. Semua berjalan dengan lancar, memang bagus. Kita punya tim bagus, tidak masalah lah. Jadi kami, orang bilang macam kita punya CEO buat statement, kita memang orang bilang ada kebenaran di situ. Kita memang tidak menghadapi yang masalah yang ada yang orang kasih viral sekarang ni lah. Jadi semuanya fine saja orang. Sabah FC kini berada di tangga ke-10 Liga, bakal berentap dengan skuad UiTM FC di Stadium Likas pada Sabtu ini. Pemegang rekod 100 meter kebangsaan Khairul Hafiz Jantan sudah pun menghantar surat penjelasan kepada Kesatuan Olahraga Malaysia KOM berhubung hasrat beliau untuk kembali berguru bersama jurulatihnya Muhammad Puan Muhammad Kasim. Bagaimanapun, Khairul Hafiz 22 tahun enggan mendahkan secara terperinci. Jelas Hafiz, perbincangan mengenai perkara berkenaan telah berjalan dengan baik antara dia, KOM, Majlis Sukan Negara MSN, Institut Sukan Negara ISN, Muhammad Puan serta pengarah teknikal KOM Dwayne Miller. Situasi ini dapat diselesaikan segera kerana telah pun mengikuti prosedur yang betul. Sebelum ini, media melaporkan KOM menuntut penjelasan Khairul Hafiz dan pemegang gelaran Raja Pencuri Asia Tenggara Muhammad Haikal berhubung hasrat mereka untuk kembali ke pangkuan bekas jurulatihnya Muhammad Puan selepas lebih 7 bulan berlatih di bawah Miller di Bukit Jalil sejak Ogos tahun lepas. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
Rantau negara kini menerima tiupan angin dari pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah memandangkan negara kini berada pada fasa peralihan monsun yang dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke pertengahan Mei ini. Dalam tempoh ini, negeri pantai barat dan pedalaman Semenanjung cenderung untuk mengalami hujan dari buk petir pada waktu petang sehingga ke awal malam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati, terutamanya mereka yang berada di kawasan yang terbuka seperti di Bazar Ramadan dan mereka yang berada di atas jalan raya. Jika diperhatikan melalui paparan imej radar semasa, hujan lebat berserta ribut petir yang berlaku di negeri pantai barat Semenanjung pada petang tadi kini telah pun mula beransur pulih dan dijangkakan keadaan ini akan reda sepenuhnya dalam tempoh 2 jam sahaja lagi, termasuk hujan berserta ribut petir yang berlaku di negeri Pahang ini. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, hujan berserta ribut petir pada malam ini lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan Tawau negeri Sabah, termasuk di bahagian pedalaman negeri Sabah serta di bahagian Limbang dan Kapit negeri Sarawak. Keadaan ini diramalkan akan berlanjutan dalam tempoh 2 jam sahaja lagi. Bagi wilayah Persekutuan Labuan, dijangkakan ianya berpotensi untuk mengalami hujan dari ribut petir dalam sedikit masa lagi. Untuk ramalan cuaca pada pagi esok, Met Malaysia menjangkakan hujan dari ribut petir berpotensi untuk berlaku di sekitar kawasan pesisiran pantai, negeri pantai barat Semenanjung dan juga di kawasan pesisiran pantai negeri Pahang dan Johor. Bagi negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca yang cerah dijangkakan akan berlaku pada pagi esok. Sekian sahaja info cuaca pada malam ini. Saya Azira Samsudin. Assalamualaikum. Biarpun sudah dapat mengagak takwim Ramadan dan Syawal, pengumuman oleh penyimpan mahu besar Raja-Raja di kaca televisyen menjadi pelengkap syarat meyakini permulaan ibadah terpenting buat seluruh umat Islam. Wartawan Fazrin Zahardin berkesempatan meninjau di sebalik tabir persiapan sebelum perisytiharan itu dibuat. Setelah diperkenankan oleh duli-duli yang maha mulia, Raja-Raja, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 13 hari bulan April 2021. Itu antara bait-bait kalimat paling dinanti-nantikan dan masih segar diingatan sejak saya masih kanak-kanak lagi, dan sehingga ke hari ini itulah gaya susunan skripnya. Tapi selama ini kita tidak pernah tahu bagaimana keadaan di sebalik tabir secara langsung pengumuman tersebut. Saya berkesempatan menyaksikan sendiri proses kerjasama pelbagai agensi sehingga pengumuman disiarkan secara langsung di TV1. Kebiasaannya bermula pukul 6 petang setiap tahun, pejabat penyimpan mohor besar Majlis Raja-Raja menjadi perhatian petugas-petugas dari Seksyen Falak Bahagian Penyelidikan JAKIM, Radio Televisyen Malaysia RTM dengan kerjasama penyiaran JAKIM serta beberapa agensi lain.
Pejabat penyimpan mohor ini menjadi destinasi terakhir dan terpenting bagi menganalisa pelaporan diterima daripada pegawai-pegawai pelapor dari seluruh 29 lokasi cerapan rasmi hilal dibuat. Semua balai-balai cerap ni sebelum ini hendaklah menyampaikan nama-nama pelapor. Because kita tak mau terima dari sebarang orang. Kita nak orang yang sahih, yang diperkenankan oleh pihak berkuasa agama Islam di negeri tersebut. Bukan sebarang orang. Dan kita mempunyai nombor-nombor telefon mereka. Jadi kalau ada sesiapa yang menggunakan telefon lain, kita pastikan bahawa itu adalah keadaan yang sebenar. Because kadang-kadang adalah pada ketika terakhir, pada last minute, ada pertukaran nama orang. Jadi kita tentukan bahawa orang itu adalah orang yang berwibawa, yang ada autoriti untuk melaporkan. Sebelum tahun 1972, urusan penetapan puasa, Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha sepenuhnya di bawah bidang kuasa negeri-negeri. Namun, selepas itu, penyelarasan penetapan tersebut diseragamkan meliputi seluruh negara mengambil kira ketetapan dibuat menerusi mesyuarat Majlis Raja-Raja kali ke-92. Setelah keputusan cerapan diperoleh, penyimpan mohor besar Raja-Raja akan persembah maklum kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan duli-duli Yang Maha Mulia Raja-Raja untuk diperkenankan. Perisytiharan kepada umum merupakan peringkat terpenting yang akan disiarkan menerusi saluran berita perdana pukul 8 malam hari sama setelah cerapan hilal dibuat. Itu adalah tugas. Dalam bahasa Inggeris, you cannot do what you like, you must like what you do. Itu pertanggungjawaban kan. Tiap-tiap orang ada tanggungjawab. Dan kerana saya adalah penyimpan mohor besar Raja-Raja, bermakna saya adalah setiausaha kepada Majlis Raja-Raja. Saya menjunjung titah Raja-Raja. Tetapi dalam keadaan melakukan pengisytiharan puasa ataupun raya haji, Raja-Raja bukan secara individu tapi secara sekelompok nitahkan supaya perkenan adalah oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi pada saat akhir untuk menentukan sama ada siaran itu dibuat dan apakah keputusan mengenai awal puasa ke awal Zulhijjah ataupun hari raya puasa, itu adalah terpulang kepada titah perkenan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Seperti anda dapat saksikan, waktu getir ini memerlukan kecekapan dan penelitian dalam menyelaras data yang pelbagai. Itulah keseluruhan proses di belakang tabir, pengumuman rasmi tarikh bermulanya Ramadan serta Syawal yang memerlukan kecekapan pegawai-pegawai dari seluruh negara untuk disampaikan dengan sahih kepada anda. Selamat menjalani ibadah puasa. Fazrin Zahardin, laporan JAKIM untuk RTM. Universiti Islam Madinah menawarkan jumlah beasiswa tanpa had kepada pelajar Malaysia untuk melanjutkan pengajian dalam bidang pengajian Islam. Kabar gembira itu disampaikan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Malah penawarannya turut diperluas dalam bidang perubatan dan kejuruteraan. Penawaran sebegini juga mencerminkan hubungan erat antara Malaysia dengan Arab Saudi dalam pelbagai peringkat termasuk sektor pendidikan. Pemberian beasiswa ditawarkan merangkumi pemberian elan bulanan, perumahan, insurans perubatan dan tiket penerbangan. Dalam masa sama, Universiti Islam Madinah berhasrat mengadakan program pertukaran pelajar bersama universiti tempatan di negara ini. Perkhidmatan khas buat mereka yang liat bangun sahur. Seorang lelaki di Jawa Tengah Indonesia bernama Khairul Anam menawarkan perkhidmatan kejut sahur menerusi panggilan telefon secara percuma sepanjang Ramadan. Untuk hari pertama puasa, dia mendapat 11 pelanggan. Anam berkata dia akan menghubungi pelanggannya 3 kali sahaja sebelum beralih kepada pelanggan lain.
Perkongsian cara mencuci buah kurma untuk membuang ulat tular di media sosial sehingga mendapat jutaan tontonan. Ia dikongsi seorang pengguna TikTok, Azwin Muzani. Cara yang ditunjukkan amat mudah, hanya merendam buah kurma dalam air garam selama 10 hingga 15 minit. Kurma itu kemudiannya dikeringkan menggunakan tisu sebelum disimpan dalam bekas bertutup rapat. Menurut Azwin, teknik itu tidak menjejaskan kualiti buah kurma. Ini pula video satu lembaga misteri berambut panjang duduk di tepi jalan sambil ditemani seekor kucing. Ia didakwa dirakam tanpa sengaja oleh seorang gadis yang sedang mencari kucing peliharaannya. Kejadian dikatakan berlaku sekitar 1 pagi ketika hujan renyai. Ya, paparan hashtag itu menutup berita perdana edisi 15 April 2021. Segera lakukan pendaftaran untuk janji temu vaksinasi COVID-19 di aplikasi MySejahtera. Ya, terus amalkan norma baharu dan patuh ke semua SOP mencegah penularan COVID-19. Kan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.